Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua yang hadir pada pagi ini. Guru-guru sekolah rendah, guru-guru sekolah menengah, guru-guru tingkatan 6, pensyarah-pensyarah di Kolej Matrikulasi, pensyarah-pensyarah di Kolej Komuniti, Politeknik dan juga pegawai-pegawai daripada JPN dan juga PPD. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar berkenaan Microsoft Teams untuk pengenalan ya, hanya pengenalan di mana kita akan belajar untuk create teams, create meetings, create meetings dan invite students menggunakan ID MOE dan invite meeting, and di akhir sesi tuan-puan bolehlah bertanyakan soalan dan kita cuba membantulah. Kalau boleh puan pun boleh hands on juga, cikgu-cikgu boleh hands on supaya kita boleh tahulah apa masalah sepanjang untuk kita mencapai objektif di atas ni. Baiklah. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, fungsi Teams ni adalah dia sebagai platform content management. Content management di mana dia adalah platform di mana kita boleh upload bahan-bahan pengajaran. Boleh upload bahan-bahan pengajaran seperti mana kita upload bahan-bahan dalam Google Classroom, begitu juga kita boleh upload bahan-bahan di Microsoft Teams juga. And then kita boleh create tugasan, create quiz ataupun assignment kepada pelajar. And then boleh juga menggunakan aplikasi lain, aplikasi lain di dalam Teams. Aplikasi lain Microsoft 365 di dalam Teams, contohnya PowerPoint, Word, Excel, OneNote. Jadi untuk masuk Teams ni dia ada dua cara. Yang pertama adalah kita menggunakan web browser melalui portal Digital Learning KPM. Yang kedua adalah cikgu download sendiri aplikasi Microsoft Teams di dalam laptop sebagaimana cikgu download aplikasi Telegram dan WhatsApp. So jadinya untuk mengelakkan kecelaruan masalah tak boleh nak login, so kami sarankan untuk menggunakan new in private window. Jadi dia takkan save apa-apa username yang sebelum ni cikgu pernah masuk. So saya minta juga cikgu ready account yang telah diberikan kepada cikgu yang di belakangnya ada moedl.edu.my dan di hadapan G untuk guru, untuk bahagian matrikulasi adalah bermula dengan BM. Alright. So setelah buka tadi new in private window, boleh nampak option yang kedua, kita tekan. Setelah masuk ke laman portal digital learning yang dibangunkan oleh KPM ini, kita boleh tekan log masuk. And then kita masukkan kita punya ID seperti yang saya kata tadi, yang di belakangnya adalah moedl.edu.my. Cikgu tekan next dan masukkan password. Setelah sign in, cikgu akan dapat paparan sebegini. Dia tulis menu utama. Kalau kita sebagai cikgu, kita pilih guru. Bila pilih guru, kita akan nampak paparan ditulis menu guru. Tadi menu utama, sekarang ditulis menu guru. Kalau student dia akan tulis menu pelajar lah. So pada menu guru ni, sebelah dia ada aplikasi, email, kalender dan sebagainya. Yang kita nak adalah aplikasi. Di aplikasi ini ada KPM, Google, Microsoft dan Apple. Disebabkan Microsoft Teams ini sendiri dibangunkan oleh Microsoft, jadi cikgu pilih Microsoft. Baik. Bila dah pilih Microsoft tadi, paparan di tengah-tengah ini dia akan tulis Microsoft. Hari ini adalah menggunakan Microsoft Teams. Jadi cikgu klik pada Microsoft Teams. Seperti yang saya kata tadi, untuk mengakses Microsoft Teams ada dua cara. Yang pertama melalui web browser. Melalui web browser, inilah dia. So dia minta kita sign in lagi sekali.
Okey, gunakan ID MOE yang diberikan, yang cikgu guna untuk login tadi ya. moedl.edu.my. Okey, kita boleh klik don't show again supaya dia tak tanya banyak kali lah, dia save ya. Okey. So, dia dah bawa kita ke Microsoft Teams aplikasi ini ya. Student sendiri boleh masukkan kod yang mungkin cikgu sendiri yang create disebabkan cikgu set up your own class. Okay. So, diorang akan masuk di sini. Okay, sebelum masuk kita cuba bersama-sama untuk create dulu Teams. Okay, create dulu kelas kita and then later on baru kita try untuk join semula. Dan saya akan minta cikgu untuk join lah bersama-sama saya. Okay. So katalah, okay, bila kita nak create team, kita dah klik pada create team. Dia akan appear 4 option. Sama ada kelas. Okay, berkenaan kelas, apa beza keempat-empat ni? Untuk kelas, ini adalah yang paling sesuai lah dengan cikgu-cikgu sekolah yang hendak buat kelas untuk pelajar-pelajar kita. Kerana untuk option kelas ini, kita dibenarkan untuk create assignment, kita boleh create quiz, ada OneNote, boleh digunakan OneNote. Okay. Alright, dan seterusnya untuk PLC. PLC ini mungkin sesuai untuk unit, okay, rakan-rakan unit cikgu. Di mana cikgu invite rakan-rakan guru di dalam satu kalau tadi sesama guru, kalau melibatkan pihak pengurusan mungkin, pihak pengurusan, pihak IT, staf-staf sokongan, bolehlah pilih option staff. Dan seterusnya yang terakhir adalah others. Okey. Untuk others ni adalah untuk macam cikgu nak buat yang less formal lah, macam grup-grup persatuan atau grup-grup bersama pelajar. Apa yang kita akan buat hari ni adalah untuk create teams option class. Okey. Setelah pilih create option class tadi, kita tulislah nama kelas kita. Contoh kelas cikgu namanya kelas 1 Berlian, kelas 5 Mawar. Kalau tingkatan 4 tu kelas 4 Dynamic contoh. Okey. So katalah saya buat kelas tingkatan 1, kelas 1 Kenanga contoh. Ataupun Cempaka. Okey. Okey, description berkenaan apa? Semua pelajar cikgu Wan contoh. Cikgu Wan. Okey. Next. Okey, students ke dalam Teams kita ada 3 cara. Yang pertama adalah melalui invitation. Di mana cikgu dapatkan senarai list nama pelajar-pelajar cikgu dari unit IT ataupun in charge person yang ada list pelajar cikgu MOEDL di belakangnya. Bukan Gmail, bukan Yahoo Mail ataupun Hotmail. Let's say you have 40 students, so you can copy paste. Okay, for example, I have 1 student with me. Okay, paste. Okay, bila kita paste, dia akan keluar nama Afif Irham Nizam bin Muhammad Nizam. Okay. Cempaka yang saya baru buat tadi. Okay. Alright, so kita ada kelas cempaka kat sini Okay, saya sudah tekan kelas 1 cempaka, saya dah masuk kelas 1 cempaka. Cara kedua untuk kita invite our students. Okay, iaitu cikgu tekan 3 titik bertindih pada kelas 1 cempaka ini. Cikgu tekan manage team. Okay, setting ini cikgu. Okay, kita boleh change team.
Mungkin sebab setiap kelas kita ada tim-tim yang berbeza kan. Okey, macam tadi yang pertama tadi untuk rakan-rakan guru kita letak gambar kasut. Okey, kalau yang students ni bolehlah cikgu pilih apa-apa Okey. So dia dah keluarlah simbol gambar pensel kat sini. Okey, jadi saya pergi semula ke manage team semula. Okey, so saya pergi setting balik. Okay, so ada member permission, guest permission. Okay, yang paling penting dekat sini, team code. Okay, kita tekan team code, generate. So inilah kod kita. Kalau kecil tak nampak, tekan full screen besar. Okay, cikgu boleh screenshot, send dekat dalam grup WhatsApp atau grup Telegram yang cikgu pernah ada sebelum ni dalam kelas. Okay, so boleh minta all your students to join the teams. Okay, seperti saya, boleh tak saya minta cikgu salin kod ini ataupun screenshot ataupun ambil gambar, and then kemudian saya bagi ruang dan peluang untuk cikgu masuk ke portal digital learning tadi and masuk ke dalam kelas saya, kelas 1 Cempaka ni, and then cikgu cuba, kita akan bersama lah explore lagi dekat dalam Microsoft Teams kelas 1 Cempaka ni lah. Tuan, Ya. itu kosong kan, bukan O Ya, kosong. So berhati-hatilah dengan simbol L ataupun nombor 1, kosong ataupun O, sebab kejap lagi nanti student kita mungkin tak dapat masuk disebabkan dia salah masuk. So ini adalah cara kedua. Cara pertama tadi adalah dengan add email pelajar-pelajar MOEDL. Yang kedua adalah menggunakan kod. Dan yang ketiga yang paling mudah yang kita buat hari ini, di mana cikgu-cikgu join saya punya team session ini menggunakan link. Okay, sekarang kita akan get link to the team. Okay, option yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, get link to the team. Okay, so kita tekan copy. Okay. So 37 tadi, siap burung tu hebatlah cikgu-cikgu ni. Okay, dia dah share. Okay, ada tulis, yay, hi teacher Wan, I'm happy staying at home. Siap ada video lagi, that's so cute, cikgu Ansyah. Okay, ada cikgu Farah Hayana. And then kita ada cikgu Abdul Koha. Wah, hebat siap ada, dah masuk image Okay, seronok. Hai Cikgu Selvi daripada pukul 8 dah mesej saya untuk join the classes. Terima kasih Cikgu Selvi. Okay, and then kita ada Cikgu Nur Megawati binti Mat Taib berjaya masuk 10.44, maksudnya 1 minit yang lepas baru saja fresh from the oven. Cikgu Azhar, adakah saya berada di track yang betul? Of course cikgu berada di track yang betul sebab saya dapat baca cikgu punya komen di dalam post ini. Okay. Alright. Cikgu-cikgu di atas ini dah advance. Saya baru je nak ajar macam mana nak tulis. Okay. Tapi ialah cikgu boleh explore sendiri sebenarnya. Alright. Okay. And then boleh tekan send. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay. Salam Ramadan kepada semua guru-guru. Itu daripada saya lah. Okay. And then itu teks Okay, sekarang untuk masukkan emoji cikgu. Okay, boleh masukkan GIF juga GIF ini yang boleh bergerak-gerak lah. Buy local food, whatever boleh pilih lah kat situ untuk menceriakan suasana. Untuk permulaan kita nak student kita rasa seronok kan. Okay, rasa seronok, biarlah bagi mereka peluang untuk berkomunikasi, bersosial di bahagian post ini Okay. Okay, setelah GIF and then kita ada stiker. Okay, boleh pilih. Kemudian ini yang paling penting yang saya nak tunjuk kat cikgu, Meet Now. Meet Now ni adalah macam mana saya buat dengan cikgu-cikgu ni, kita bervideo conference kan. Okay, bervideo conference. Kemungkinan untuk cikgu yang masuk ke conference menggunakan handphone itu saya rasa 70%. Kebanyakan cikgu-cikgu join webinar menggunakan handphone kan, and then cikgu sign in as guest. So cikgu regardless whatever account cikgu guna, cikgu boleh join. So cikgu akan tekan button Meet Now. Okay.
Okey, bila tekan button meet now tadi ni boleh type lah subjek apa. Okey, kalau tadi kelas matematik cikgu Wan contoh. And then cikgu tekan button meet now. Tapi saya tak tekan lah button meet now sebab saya takut nanti cuba Ataupun okey, cikgu tekan button meet now, dia akan bawa kita ke sini saya tunjuk kita punya Teams yang sekarang kita tengah conference ni. Features di dalam meeting. Okey, meeting video conference okey. Sebenarnya setiap sesi pengajaran cikgu boleh tekan recording. Tapi sekarang saya punya ditulis stop recording sebab saya dah tekan start recording tadi. Okey. Ataupun saya tekanlah semula stop. Okay, the record starting from now sehingga selesailah habis webinar kita. Okay, so dekat sini kalau saya turn off kamera, mungkin cikgu kalau cikgu biasanya kita bersedia lah tapi kalau as participants kita boleh macam yang cikgu kebanyakan buat sekarang ni semuanya turn off kamera kan, so saya tak dapat tengok lah muka cikgu. Okay, please unmute your button. Nampak ada simbol mark ni, please unmute so that I can hear you. Contoh cikgu nak ajar your student. Paling penting sharing screen. Okay, cikgu boleh share apa-apa sahaja, YouTube ke, PowerPoint cikgu. So macam ni saya tekan stop sharing, dia akan stop lah sharing kita. Cikgu dia akan nampak muka lah. Okay, instead of apa yang kita share pada screen. Okay, katalah saya nak share screen PowerPoint contoh. Okay, so kalau cikgu nampak dekat sini, saya bawa arrow saya ke atas. Okay, ini stop presenting. So kalau stop presenting seperti yang saya kata tadi, dia akan keluar, untuk cikgu beralih lah daripada Teams ini, cikgu nak share PowerPoint contoh. Okay, so sekarang saya tekan stop presenting Okay, saya akan share screen PowerPoint contoh. Okay, ini adalah contoh saya share sekarang dengan cikgu-cikgu PowerPoint saya. Okay, PowerPoint saya, cikgu tekan slideshow. So inilah paparan. So cikgu nak mengajar boleh sambil-sambil menerangkan, sambil-sambil play kan PowerPoint tersebut. Boleh cikgu-cikgu boleh ke? Semua jelas ke? Okay, saya stop presenting saya punya PowerPoint. Okay, so sekarang tadi sudah bercerita berkenaan share button. Okay, sekarang ada more action. So dekat sini ada device setting. Okay, sekejap saya share screen semula. Microsoft Teams saya. Okay. So dekat sini ada show meeting notes kalau cikgu nak tulis apa-apa dekat notes Okay, sekarang enter full screen. Okay, kalau enter full screen ni dia memang fully nampak semua all our students lah. Tapi saya tekan show background effect. Saya show background effect. Okay, kita boleh pilih belah kanan ni kalau rumah kita bersepah ke, rumah kayu ke kat belakang ke, anak tengah main ke apa ke so kita boleh pilih. Macam ni sekarang kalau saya tekan background ni dia boleh tukar lah macam ala-ala macam dalam gym ke, dalam sekolah universiti ke ataupun rumah yang cantik sikit, double story Okay, tekan pilih-pilih and then apply macam tu. Okay, ada banyak lagi masing-masing boleh explore. Ni macam saya pakai Surface Go Surface Go saya tak ada background effect. Tapi kalau laptop saya dia nama Orion ni ada. So cikgu boleh tengok lah. Kalau ada dia akan adalah button background ni. Kalau tiada maksudnya laptop cikgu tak support. Kita ada keypad and then stop recording tadi and then end meeting. Okay, alright. Lagi dekat sini show conversation, cikgu boleh tengok dekat situ conversation saya belah kanan ni saya ada letak Teams, belah bawah saya ada letak notes tadi yang saya ambil. Okay,
Okay, conversation, hide, boleh unhide. Okay, show participants pula. Okay, kita boleh tengok dalam ni currently ada 43 semua di dalam ni boleh tengoklah cikgu-cikgu yang join kita punya webinar hari ini. Okay, itu show participant. And then kalau tekan merah ni untuk kita menamatkanlah sesi pembelajaran kita. Teacher Wan, okay tak nota saya? Wah, bagusnya Cikgu Aisyah ni. Dia masukkan nota dia. Okey, ni Cikgu pakai OneNote ya. Wah, hebat Cikgu. Very good, very good. Great work. Cara nak create meeting tadi, okey. Bila tekan meet now. Okey, bila tekan meet now tadi, kelas matematik. Nak ajak partisipan kita masuk. Okey. So ini yang saya guna dengan cikgu-cikgu, kita copy link So bila dah copy to clipboard maksudnya dia dah copy lah tu. Okey, kita kena pergi dekat kelas 1 Cempaka ataupun kelas 1 Lili ataupun kelas 1 Mawar tadi. Okey, and then kita paste di sini. Okey, bila paste dia bukan keluar clipboard macam tu, dia keluar join Microsoft Teams meeting. Dia represented by tulisan biru ni. Sebenarnya tulisan biru ni kalau cikgu tengok itulah link kita. Di belakang tulisan join Microsoft Teams meeting ini ada kita punya code. So cikgu kena dekat situ dulu. Okey, send dulu. Okey, tekan button send. Nampak arrow ni? Send. So saya ajar cikgu macam mana nak buat supaya dia cantik macam yang saya buat Zanariah. Cikgu Zanariah punya sesi webinar hari ini saya tulis Cikgu Zanariah 15/5. Okey. Ada banyak tadi dia ada bit.ly ataupun gg.gg. Okey, saya tunjuk gg.gg Okey, paste. Okey, customize. Tekan customize. Okay, so ada link yang panjang-panjang tadi tu, nampak tu kat situ. Okay, kita tak nak panjang-panjang, kita nak, saya pilih satu nama cikgu tadi. Okay. Okay, so sampai dia keluar excellent, copy your shorten URL. Okay, so copy kat sini. Okay, and bolehlah pergi ke WhatsApp atau Telegram and paste. Okay. Sekarang saya nak tunjuk bahagian atas ni, dekat kelas ni kan. Kita ada general, kita ada post. And then kita ada file. Okay, cikgu boleh attach file. Okay, saya tunjuk satu untuk kita attachkan. Kita nak upload material, upload files. Upload files. Okay, ini contoh saya ada file graph ni. Kita nak dia belajar graph. Okay, so tengok kat situ ada uploading one item. So dah ada lah file graph ini untuk anak murid kita lihat. Okay, and then ada sync, ada copy link. And then ada download juga pada button file ini. Okay, and next kita ada kelas notebook. Okay, kelas notebook ni menarik dia adalah dia connect dengan OneNote. So di mana dia akan automatic buat folder semua students kita yang dah join dalam kelas 1 Cempaka ni. Okay, so saya explain sikit kat sini. Collaboration space ni maksud dia apa? Okay, collaboration space, cikgu boleh edit, student pun boleh edit. Contoh kita nak brainstorm berkenaan tajuk unit. Contoh CM ke M, lepas tu tiba-tiba budak ni nak tambah meter ke milimeter. Ada juga content library di mana cikgu sahaja yang edit, budak boleh tengok sahaja. Ini untuk contoh cikgu nak upload nota-nota cikgu. Sebab kalau nota pun budak edit habis lah kan. Jadi ada students notebook, teacher can edit the content, yes. And the student boleh tengok notebook dia saja. Dia tak boleh nak tengok orang lain punya. Okay, cuba kita tekan next. Okay, student's name.
Okey, ini adalah contoh section yang cikgu nak buat untuk setiap student cikgu. Kalau macam tadi pada kelas 1 Cempaka saya ada cikgu Siu kat situ. So pada cikgu Siu ni mesti ada handout, class note, homework, quizzes. And then saya ada cikgu Fatimah. Okey, pada cikgu Fatimah ni akan ada handout, class note, homework, quizzes. Kalau cikgu nak tambah lagi section, boleh tambah. Tambah apa? Tambah assignment tapi mungkin khas untuk assignment berbentuk video. Contohnya cikgu suruh dia. Okay, create. Okay, dia tengah tulis getting your class notebook ready. So maybe it will take a while lah untuk dia buat ke OneNote kita tadi ya. Okay. So apa yang saya buat tadi adalah saya tekan arrow tadi kan, cikgu perasan tak saya tekan arrow tadi? So cikgu tengok semua yang join hari ini semua dah ada dia punya section dia. Macam cikgu Abdul Kohar ni dia ada handout, dia ada class note, dia ada homework, dia ada assignment yang saya buat tadi baru saya tambah folder and quizzes. So dia tak cacah marbah lah. Dia masing-masing setiap students ini dia ada dia punya partition dia sendiri. Okay, kita boleh insert file. Insert file. Insert print out. Okay, ini saya ada PDF punya. Open contoh. So ini contoh PDF. Okay, so kalau insert print out dia boleh tengok teruslah macam ni. Kalau kata insert attachment tadi dia akan keluar attachment saja, filenya sahaja untuk the students tekan. Ini cikgu akan belajar lebih lanjut dalam sesi OneNote di mana kalau cikgu ada digital ink sama ada cikgu pakai Surface ataupun Joy ataupun sekarang kalau cikgu pakai laptop dia ada satu writing pad yang ada digital ink, cikgu boleh tulis, cikgu boleh conteng-conteng lah dekat sini ya. Saya dah menerangkan semua bahagian feature-features di atas ini. Okey, mari kita tengok belah kiri balik. Belah kiri semula, okey. Kalau kita tengok ini activity, okey, button yang pertama adalah activity di mana ini macam newsfeed Facebook kita lah. Okey, ruangan chat ni cikgu boleh private chat or calling. Ada Teams. Okay, Teams ini adalah kelas tadilah. Okay, ini kalau kelas 1 Cempaka. Kalau kita nak back to kelas yang lain, kita tekanlah back. Kita tekanlah kelas 1 Mawar ke. So, Teams ini akan bertukarlah ke kelas 1 Mawar. Cikgu Khairul Fazila akhirnya setelah asyik offline saja. Alhamdulillah. Saya ucapkan tahniah kepada Cikgu Wan. Saya macam tak dapat catch up macam mana nak meet dengan student. Okay. Alright, kalau ada masa saya ulang semula. Sekarang assignment. Okay, pada assignment ini kita boleh create assignment and quizzes, manage timeline, make a rubric. Okay, let's get started. Mari kita cuba. Okay, you just leave a blank. Okay, create your first assignment here. Okay, kita create assignment kita. Kita pilih nak assignment ke quiz ataupun yang from existing, maksudnya yang cikgu dah pernah post kepada kelas-kelas lain sebelum ini. Okay. Katalah saya nak buat yang baru from scratch so that cikgu pun boleh cuba. Okay, kepada yang biasa menggunakan Google Form buat soalan atau buat quizzes, menggunakan quizzes ataupun Kahoot, so dia tak banyak beza jugalah. Okay, ini choose a form ni yang saya pernah buat soalan pernah. And then choose a form dia adalah new form. Okay, saya tekan new form tadi. Okay, bila kita tekan new form, dia akan directkan kita bawa ke Microsoft Form. Okay, so dia kata kat sini kita boleh create survey, kita boleh create quiz and kita boleh analyze. Sama juga macam Google Form, cikgu boleh download the Excel punya result kan, sama. So Microsoft Form, create new form. Okay. So forms, tekan forms, kan tengok macam perkataan saja kan. Tapi bila cikgu tekan forms tu sebenarnya
Tengok ada macam-macam. So kita kena tekan new quiz. New quiz. Okay, saya buat balik mungkin soalan lain. Question, okay, math. Tulis je lah apa. Contoh addition. Addition and subtraction. Okay. Answer all the question below. New. Okay. Text. Contohlah. Tadi saya buat susah-susah, sekarang kita buat senang lah. 27 tambah 89 tolak 24. Okay. So ini contoh yang saya dah buat, tajuk conic, circle, ellipse dan parabola. So please answer the question below. Okay, ini saya masukkan gambar and then option. Okay, apa yang saya nak tunjuk dekat sini adalah kalau tadi bila kita tak tekan form quiz, dia tak ada button display a message to respondent who select, dia tak ada button ni, correct answer ni. So kalau macam ni, kalau untuk soalan ini, jawapan ini yang betul, kita tekanlah correct answer yang ini. Kalau jawapan ini yang betul, okay, macam ni dalam kes ni correct answer adalah yang A. Dia bukan sahaja ada tong sampah tapi dia ada tanda klik ni. Okay, ini kita boleh letak points kat situ, katalah 10. Okay, lagi sekali saya buat soalan kedua. Okay, multiple choice juga. Okay, kalau tadi soalan conic, ini sekarang soalan contoh. Okay, saya tunjuk lagi sekali, got it? Okay, masukkan gambar, okay, image. Okay, kita type Bing, okay, contoh quadratic. Okay, so saya masukkan gambar ni. Okay, contoh add. Okay, what is, okay, type soalan equals to, katalah y itu 4. Okay, when y equals to 4, x equals to 2, kita jawab x equals to 3. Kita boleh add sekali, biasa ada 4 kan. X equals to 0 ataupun negatif ke, negatif 5 kan. Okay, kita tambah lagi x equals to 10 contoh. Okay, tadi dah pilih option. Okay, so sekarang pilihlah, tadi pilihan jawapan. So jawapan yang betul adalah x equals to 3 kan. So kita klik correct answer, nampak So ini adalah correct answer. Alright. So ini, okay, ini contoh soalan kita So kalau kita preview macam ni lah soalan kita. Kemudian kita boleh tengok respon dekat sini, berapa orang yang dah respon, baru 1 orang yang respon. Kita boleh tengok lah berapa orang yang jawab betul. So tadi dah assignment and then kita ada call and then file. Okay, tadi call and then file tadi sama juga, saya dah tunjuk bahagian atas notebook file yang kita dah masukkan ke dalam notebook kita. So rasanya semua features yang di bahagian atas dan bahagian bawah saya dah tunjuk. Okay. So ada soalan ke yang short question untuk kita jawab? Cikgu, macam mana nak share assignment tu? Macam biasa ke macam mana? So kita pergi ke kelas 1 Cempaka tadi. Okay, pada kelas 1 Cempaka ada dekat bahagian atas ni ada general, ada post, ada file, kelas notebook, pergi assignment. Okay, kita pergi assignment. Okay, kita kena tunggu. Macam tadi kan, kita kena tunggu. Okay. Kita tekan create. Okay, kita tekan quiz sebab kita nak bagi quiz kan. Okay. Okay, katalah saya dah buat tadi conics kan. Okay, saya tekan conics. Okay, choose a form mana yang saya dah buat tadi. And then tekan next. Cikgu bila kita tekan form tadi yang kita dah buat tadi, dia ada dekat option kat bawah tadi kan. Kita tekan next. Okay, keluarlah new assignment. Keluarlah new assignment. Okay, conics. Ini Microsoft Form kita, markah 20. Okay, bila cikgu nak letak? Okay. Okay, sebagaimana Google Classroom kan. Saya tahu cikgu quite familiar dengan Google Classroom kan. Okay. Mungkin cikgu nak bagi untuk 2 kelas ataupun 3 kelas. So 3 kelas ni cikgu boleh assign to. Sebab semua pun tingkatan 1, semua pun level yang sama, cikgu boleh bagilah kat semua kelas ketika option assign to tadi. Okay, and then due date, bagilah tempoh.
Disebabkan cuti pergerakan kawalan ni kita bagilah ada masa 1 minggu lah contoh sampai Jumaat depan. Okay, sampai Jumaat depan. Okay, and then jangan lupa tekan button assign. Okay, so pada ruangan ini keluarlah konik circle, ellipse dan parabola. Okay, boleh cikgu? Cikgu siapa tadi yang bertanya? Boleh ke? Okey, boleh cikgu. Maknanya Alhamdulillah. dia automatik lah. Kita tak perlulah nak share link ke apa ke semua. Ya, tak perlu sebab okey, lagi ada soalan lain? Terima kasih cikgu. Sama-sama, alhamdulillah. Okey, ada soalan lain ke? Hello cikgu. Ya, saya. Kalau misal kata kita macam saya ni bukannya team daripada sekolah luar. Okey. Okey lah kalau macam kita nak buat create teams kan. So maknanya kita kena masukkan dia punya email address kan? Ya, betul. Setiap satu lah. Okey. Thank you cikgu. Okey, cikgu kata tadi kena masukkan email ni. Okey, dia sebenarnya tak semestinya. Seperti yang saya kata tadi, dia ada 3 cara. Satu, cikgu masukkan satu-satu emailnya. Satu, cikgu pergi ke manage team tadi and then copy code. And then yang ketiga adalah menggunakan link kan. Okey, cumanya orang yang nak join tu dia mesti sama domain dengan cikgu. When we are talking about domain tu maksudnya yang belakang tu mesti sama. MOEDL dengan MOEDL. Macam cikgu belakang dia apa? EDU. Okey, kalau EDU lah yang boleh join. Kalau macam saya matrikulasi, kita orang pakai 365 belakang dia. So students pun mesti 365 juga. And memang my students semua ada, I ada list of my students semua yang belakang tu. Contoh Afiq 365 belakang dia. Macam itulah. Dia kena domain yang sama. So maknanya domain tu kita yang create ataupun macam mana? Itu bahagian IT. Bahagian IT yang create. Diorang sendiri kena dapatkan permission daripada Microsoft lah. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Lagi ada soalan lain ke? Okey, jika tiada. Okey, kerana masa pun mencemburui ni. Okey. So saya nak share slide. Okay, hopefully saya dah berjaya lah mengajar, berkongsi dengan cikgu-cikgu cara nak create teams, cara nak invite pelajar, cara nak invite meeting. Di mana saya dah buat 2 kali juga untuk invite meeting. Boleh masuk education.microsoft.com. Okay, dia akan bawa kita pergi ke this paparan. Okay, inilah paparan Microsoft. So cikgu boleh pergi explore courses, okay. Boleh browse courses yang ada 21st century learning, atau mungkin nak belajar Microsoft Office, Microsoft PowerPoint ya. Okay, boleh explore courses. Okay, saya akan masukkan sign in Saya sebab pernah sign in. So saya masukkan pada gambar ni, okay. Ada my profile. Okay, ada redeem achievement code. Dekat sini cikgu masukkan kod yang kita share tadi. Dekat my profile macam ni, segala courses yang saya pernah join, cikgu boleh dapatkan badge and then cikgu boleh print. Okay, cikgu boleh print semua. Okay, so untuk hari ni, untuk dapatkan sijil, cikgu mesti masuk ke pautan ini. http.gg.gg webinar attendance. Mesti masuk hari ini juga, tak boleh masuk esok atau lusa. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Saya berharap sangat saya dapat membantu serba sedikit untuk menambah pengetahuan cikgu-cikgu untuk menggunakan Microsoft Teams. Kita ada siri yang seterusnya tapi penyampai yang berbeza. Okey, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada moderator Puan Faizah. Alhamdulillah, kita sudah selesai dengan webinar hari ini. Kita diucapkan ribuan terima kasihlah kepada Cikgu Wan Zanariah. Dan juga terima kasih juga kepada semua peserta yang kekal bersama sehingga selesai. Terima kasih Puan. Okey, sama-sama. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru, terima Puan, kasih. boleh tanya tak? Boleh.
video ini akan upload pada berapa lama bila Thank you, bila cikgu. cikgu akan upload? Saya cuba secepat mungkin. Okay, thank you. Hari ini atau esok, tapi link itu saya akan minta cikgu